Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar seluruh Malaysia? Hendaknya dalam keadaan yang baik-baik, indah-indah sahaja, masya-Allah. Yang paling penting dalam keadaan yang sihat walafiat dan ceria-ceria selalu. Allahu akbar. Walaupun kita baca dan kita serba tahu berkenaan dengan apa yang berlaku di sekitar Pantai Timur ketika ini, saya ucapkan salam takziah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada keluarga mangsa yang telah pun korban disebabkan oleh banjir di Besut Terengganu dan di mana juga mereka berada. Dan saya doakan mudah-mudahan segala urusannya dipermudahkan. Yang masih lagi berada di PPS, kita doakan mudah-mudahan semuanya kembali seperti sedia kala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami sentiasa bersama-sama dengan anda semua, masya-Allah. Baiklah, pagi ini bersama dengan Assalamualaikum Subuh, tentunya kita akan berbicara, berkongsi tentang ilmu, kerana insya-Allah satukan ummah dengan ilmu, pelbagai ilmu. Maka bertuahnya pagi ini kita bersama dengan dua ustaz yang bakal memberikan berkongsi segala ilmu yang ada, insya-Allah sama-sama kita manfaatkan dan mempraktikkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Dan kita berbicara, berkongsi tentang azam yang masih lagi tersimpan. Masya-Allah. Hari ini 20 Disember 2022, maka tinggal lagi 10 hari saja lagi untuk kita mengucapkan selamat datang kepada tahun 2023. Adakah kita sudah bersedia? Maka kalau ada azam yang masih lagi tersimpan, yang berbaki, apa yang kita nak buat, apa yang perlu kita buat, insya-Allah sama-sama kita bincangkan pagi ini. Seperti biasa saya ucapkan selamat datang juga. Assalamualaikum, selamat pagi kepada rakan-rakan di Facebook TV Al-Hijrah pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan anda kerana sebanyak 9.1 juta tontonan telah pun ditonton sekitar bulan Januari sehinggalah bulan yang lalu November 2022. Terima kasih atas segala sokongan anda. Alhamdulillah. Baiklah, jom kita bersama dengan pengerusi Mushola Ar-Raudah tidak asing lagi yang dihormati Ustaz Muhammad Azli Abdullah dan juga rakan usrah kita pagi ini. Masya-Allah, bertuah kita dua orang pagi ini. Pendakwah yang selalu bersama dengan kita yang dihormati Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jofri. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Sebagai mukadimah ya, kita mulakan dengan Ustaz Azli dulu, insya-Allah, mudah-mudahan. Baiklah Ustaz, tahun ni ialah mungkin ada lagi azam-azam yang tak kesampaian. Jadi mungkin kita boleh carry forward untuk tahun hadapan Ustaz. Jadi ramai yang sedang menyimpan azam untuk tahun hadapan. Ustaz, mohon mulakan mukadimah ucapan. Bagaimana Ustaz kita nak mulakan nak menyimpan ataupun nak orang kata nak mencatat azam-azam baru untuk tahun hadapan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah. Terima kasih Farah. Terima kasih juga Ustaz Said, teman pagi ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah kembalikan semula roh ke jasad kita. Allah beri afiat pada tubuh badan kita. Alhamdulillah. Dan Allah beri izin pada lidah kita untuk kita mudah sebut namanya. Azam ialah masing-masing saya banyak azam Ustaz Said. Banyak azam. Cerita pun tidak azam tadi nak pergi sana nak pergi kemari. Bukan Encik Azam Bukan Encik Azam Bukan Encik Azam. Ustaz Said nak pergi berazam nak pergi ke Baitul Maqdis. Saya berazam nak pergi tanah suci. Bila sebut tentang azam ni semua ada cita-cita, keinginan, azam masing-masing lah. Ada yang disimpan sejak sekian lama, ada yang azam tahun lepas pun tak terlaksana. Kalaulah kita nak kaitkan sikit Ustaz dengan ayat Al-Quran, mungkin ada sikit kena dia. Surah Al-Hasyr. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri itu memerhatikan apa yang dia nak buat untuk hari esok. Hari esok tu sebenarnya maksud yang lebih tepat ialah hari akhirat. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kamu lakukan. Bermaksud di sini, kalaulah kita nak buat azam sekalipun, biarlah dalam bentuk muhasabah. Kata Dr. Muhammad Syed Tantawi ketika menafsirkan wal tanzur tu maksudnya muhasabah. Muhasabah bermaksud apa kita koreksi diri kita. Kita mana apa yang kita nak azamkan tu biarlah yang sesuai dengan agama kita. Sebagai contoh, pastikan pertama sekali azam yang kita nak sematkan untuk tahun depan tu
Biarlah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Itu yang pertama sekali, yang penting. Apa-apa pun mesti lillahi ta'ala. Masya-Allah. Kemudian yang keduanya, pastikan azam yang kita nak laksanakan tahun depan itu, biarlah dalam bentuk untuk mempertingkatkan ibadah kita pada Allah. Kerja yang kita nak buat, apa saja target kita untuk, contoh ada orang buat target 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Ada 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun. Apa sajalah target, biarlah kerja yang kita buat itu jadi ibadah untuk kita. Mana? Itu yang kedua. Yang ketiganya, biarlah dalam target kita, azam kita tahun depan tu, biar ada apa, kita kata apa, hablum minan nas kan. Tadi hablum minallah, ni hablum minan nas. Hubungan dengan manusia, nak memperbaiki hubungan dengan jiran, nak memperbaiki hubungan dengan rakan sekerja, dengan keluarga, mak ayah kita. Biar ada target kita, azam kita begitu. Dan satu yang pentinglah dalam kita nak letak azam kita ni, jangan kita riak, jangan takbur, jangan cerita berlebih-lebih. Malam tahun baru tu macam-macam dia tulis beginilah. Dalam bentuk untuk menunjuk-nunjuk kita dah besar dah, nak besar lagi contohnya. Jadi itu semua kalau boleh elakkan, kerana kita sebagai seorang Muslim tentu sekali terikat dengan agama kita kawal, kita dengan cantik. Jangan sekali-kali ikatan yang kita ikat selama ini terungkai. Jadi itulah sedikit yang boleh saya buka. Kita nak dengar Ustaz Said banyak sebenarnya. Ya, insya-Allah. Saya Ustaz Said sebelah ni saya rasa tak terkeluar, tak terkata mulut nak cakap apa. Masya Allah. Kesimpulannya, azam itu adalah muhasabah kepada diri kita. Betul. Masya Allah. Baiklah. Ustaz Said ni baru saja pulang daripada menunaikan umrah. Jadi banyak ceritanya. Jadi Ustaz sendiri melihat, sebab Ustaz kerap ke sana kan, jadi bagaimana keadaan di sana? Orang di sana bagaimana? Macam kita juga ke sibuk dengan azam, atau ada pengalaman Ustaz di sana? Boleh kongsikan? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wasallam. Terima kasih pada Farah, pada Fadil Ustaz Azli dan juga seluruh penonton salam subuh kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dekat sana yang kita maksudkan mungkin jemaah umrah kita lah kan. Kita tak bicara tentang orang berniaga kat sana dan sebagainya lah. Kita bicara tentang jemaah umrah kita bila sampai kat sana. Memang satu perkara yang kita memang takkan lari adalah daripada azam lah. Sebab banyak orang yang pergi sana mesti ada macam-macam harapan, macam-macam keinginan, macam-macam keazaman yang ada pada diri masing-masing. Tapi dia bermula daripada apa tau Farah? Cuba perhatikan. Farah dah pernah pergi dah? Belum lagi, insya-Allah. Belum, insya-Allah. Saya sebut benda ni, Farah, insya-Allah satu hari nanti Farah pergi, Farah akan rasa benda yang sama, iaitu kali pertama, momen pertama tengok Kaabah. Saya baru ni bawa lebih kurang 80% mungkin semuanya first timer. Orang yang baru pertama kali pergi. Bila pertama kali dapat kaki kita ni melangkah masuk ke dalam Masjidil Haram dan dapat tengok Kaabah tu depan mata kan, mengalir mata semua akan mengalir mata. Itu yang pertama sekali. Saya bila habis umrah tu pun ada yang tanya, Ustaz, saya tak tahu kenapa saya menangis tadi ada yang cakap macam tu. Memang secara automatik akan mengalirkan air mata. Dan nampak kebesaran Allah SWT dan juga rasa bahawasanya diri ni yang penuh hina ni tiba-tiba Allah Taala izinkan untuk tengok Kaabah tu depan mata. Kan memang dia akan rasa macam ya Allah, suatu perasaan yang luar biasa. Okey. Kenapa perasaan tu datang? Datang daripada rasa berdosa kita, kan? Muhasabah diri kita. Kita rasa aku ni banyak salah, banyak silap. Tambah pula ada kawan bagi tahu kan, kau kalau pergi nanti tak nampak Kaabah kau tahu. Memang cemaslah. Jadi lagilah kan. Jadi maknanya yang pertama datang daripada rasa kita ni banyak salah, banyak silap dalam hidup kita. Mana ada di kalangan kita yang tak ada salah silap? Kan? Kita yang pertama. Yang keduanya adalah datang daripada rasa syukur. Kan? Syukur banyak-banyak pada Allah. Ya Allah, Engkau bagi juga peluang pada aku. Saya bawa ada seorang akak ni baru ni ada kanser tahap 4. Allahu Akbar. Bawa datang. Baru ni pun minggu lepas pun saya jumpa seorang datuk ni pun begitu juga. Seorang yang sedang ataupun balik daripada umrah ni nak kena buat pembedahan kerana kanser. Jadi bila mereka pergi ke sana tu ada satu rasa syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. So tadi rasa bersalah, yang keduanya rasa syukur. Sebenarnya ni ada kaitan juga dengan azam yang mereka akan buat pula di sana. Kan sebelum pergi lagi sebenarnya dah ada macam-macam azam dah. Dah ada senarai, ada setengah orang tu dia buat buku tu. Tu dia. Doa saja macam-macam. Dalam bahasa Melayu dia tulis semua apa benda dia nak dalam buku. Kan? Maknanya waktu tawaf tu kita perasan. Dia buka satu muka surat, satu muka surat. Dia punya hajat dia. Jadi dia kata kawan kot. Tawaf pusingan pertama, ni doa dia. Bermuka surat tu. Tawaf pusingan kedua, berapa muka surat pula. Masya-Allah. Maknanya dah ada azam dah tu kan. Dah ada azam
dah ada keinginan yang dah bermula daripada dekat Malaysia lagi. Tapi nak didoakan dekat sana. Kan lagi macam Ustaz sebut tadi, ada kawan-kawan pun kirim dan sebagainya. Masya-Allah. Sebenarnya semua tu bermula asas dia adalah bila kita rasa kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita bukan rasa kita hamba pada Allah, kita tak akan pergi sana. Kita nak keluarkan duit banyak tu, bukannya belanja yang kecil. Nak pergi ke sana tu paling kurang 7-8 ribu kita kena keluarkan duit. Jadi bila kita nak keluarkan duit 7-8 ribu tu, kerana kita hamba Allah, kita percaya Allah Ta'ala yang akan menerima kita akan jadi tetamu dia. Jadi kita sanggup untuk keluarkan duit tu. Kalau tiba-tiba je orang minta kat kita duit 7-8 ribu, kita tak akan bagi. Tiba-tiba je dia nak pinjam, dia kata dia nak berniaga, kita pun tak kenal dia siapa. Tak mungkin kita nak bagi kan. Tentang scammer dan sebagainya. Tapi bila kita belanja 7-8 ribu ni untuk pergi umrah, memang kita tahu kerana keyakinan kita Allah Ta'ala juga lah yang akan terima kita sebagai tetamunya. Jadi kita perlu jadi hamba Allah Ta'ala. Sama ada kita rasa kita berdosa, kita bersyukur, segala macam permintaan kita tu, semuanya titik tolak dia adalah rasa kehambaan. Dan cuba perhatikan, kita punya doa paling mustajab kan waktu kita sujud. Waktu kita sujud, tak kisah kat mana pun, bukan kat Mekah je, kat Malaysia ni pun, bila kita sujud, itulah waktu yang doa paling mustajab. Kenapa doa paling mustajab waktu sujud? Sebab waktu sujudlah kita paling rasa diri kita adalah hamba. Dan kita letakkan muka kita, muka ni, wajah ni, anggota yang paling mulia kan, anggota yang memang paling kita muliakan lah kan, muka kita ni. Kita letak betul-betul dekat atas lantai. Baru je orang pijak tadi dengan kaki dia. Kita letak muka kita dekat situ. Sebab kita sedar yang kita ni adalah hamba. Maka azam kita untuk tahun depan, dia mesti bermula daripada rasa kehambaan kita pada Allah. Ayat yang Ustaz Azli baca tadi, muhasabah diri tu diapit dengan dua perkataan ittaqullah. Diapit tau. Dia ya ayyuhallazina amanu taqullah. Bertakwa pada Allah. Lepas tu wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Kemudiannya wattaqullah lagi sekali. Dia apit begitu. Bertakwalah pada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Kan Allah Taala nak ingatkan kita supaya apabila kita nak bermuhasabah, apabila kita nak buat juga plan untuk masa depan, biarlah titik tolaknya adalah takwa pada Allah, kerana kita adalah hamba Allah. Atas rasa kehambaan dan kita semua adalah pendosa. Jadi maka itulah terbitnya azam-azam yang baik, yang indah-indah itu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah makbulkan segala doa-doa dan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Nak tanya juga dengan Ustaz Azli ni berkenaan dengan azam ni, yang kita duduk sibuk catat sana, catat sini kan, tapi Allah, alih-alih tak buat pun. Tapi kita simpan dulu jawapannya, insya-Allah kita kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum Subuh bersama dengan jawapannya. La ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu Allah,
Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah atas segalanya. Masya Allah. Puan Adilah Abdullah, sahabat Facebook TV Al-Hijrah pagi ini. Azam tahun depan mestilah bermula dengan rasa kehambaan. InsyaAllah. Terima kasih atas segala catatan yang baik-baik, indah-indah sahaja pagi-pagi ini di Facebook TV Al-Hijrah. Alhamdulillah. Baiklah, Ustaz Azli berbalik kepada jawapannya. Sibuk mencatatkan segala azam, alih-alih tak buat pun. Jadi bagaimana tu Ustaz status tu? Baik. Terima kasih Farah. Atas rasa kehambaan bagaimana saya sebut tadi, muhasabah diri kita. Berapa kalilah kita Masya Allah, ya. tanam azam setiap tahun. Dan berapa kali azam yang tinggal azam. Dan kemudian berapa kali azam yang telah kita sematkan itu dapat kita laksanakan. Ya. Yang tak boleh itu azam yang kita cuba untuk yang kita inginkan tu. Yang tak boleh itu sebab apa? Apa sebabnya yang tak boleh kita laksanakan? Dan mungkin juga kita boleh muhasabah diri kita. Azam yang telah kita sematkan sebelum ini, ada tak mengganggu kita punya ibadah kita? Ya. Kadang-kadang tu ada gangguan. Maka sebab itulah kita kena ingat sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia, sebagai Muslim, kita kena ingat sebab setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita inginkan, bahkan setiap gerak-geri kita itu memungkinkan pahala untuk kita. Dan kita akan ditanya esok. Ya. Yang kita azam kita tak buat, yang azam kita mengganggu apa perkara-perkara hakiki yang sepatutnya sebagai Muslim, akan ditanya. La tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Itu Ustaz. Tidak akan berganjak tapak kaki anak Adam pada hari kiamat kelak sehinggalah ditanya 4 perkara. An umrihi fima afnah. Pertama sekali umur dia di mana dia habiskan. Jadi mana kita kena semaklah. Bagaimana kita selama setahun akan datang ni, apa di mana poin-poin mana yang kita nak letakkan diri kita tu. Di kuliah agama ke, assalamualaikum subuh ke, atau di mana tempat-tempat yang kita nak isi dalam kita punya azam tu. Wa an jasadihi fi ma ablah. Dan pada tubuhnya di mana dia gunakan. Sama juga nampaknya. Di mana langkah kita pergi banyak. Tempat kerja kita tu macam mana kita sediakan tubuh kita dengan kerja kita. Adakah kita banyak mengulau atau kita bekerja dengan memang sebenar-benar kerja. Wa an ilmihi madza amila bih. Dan ilmu yang dia pelajari setakat mana yang dia dah amal, dia buat. Subhanallah. Maknanya mungkin dalam azam kita tahun depan tu kita letaklah tahun depan ni nak bukan sekadar nak cari ilmu tapi nak tambah amal. Kat mana yang kurang, kat mana yang curang tu nak tambah. Allah. Dan last sekali wa an malihi aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Daripada harta yang tu akan ditanya juga. Daripada mana dia usahakan dan ke mana dia salurkan. Masya-Allah. Ni masalah Raudah hadir ni boleh nak salurkan. Jadi maknanya keseluruhan hidup kita ni tidak lari. Dan bertuahlah kita ni sebenarnya. Tidak lari daripada agama kita. Setiap detik itu memungkinkan pahala. Jadi cubalah azam-azam yang boleh beri pahala pada kita. Tak salah azam yang pelik-pelik. Orang putih nak azam gitu, kita orang barat lah kita. Yang tidak Islam nak berazam gitu, kita nak buat juga. Tak perlu. Bagi saya seorang Muslim, cuba azam, sematkan azam kita tu azam yang terbaik untuk memperbaiki diri kita dalam bentuk muhasabah dan juga tidak lagi daripada sifat-sifat kehambaan yang sebagaimana disebut oleh Ustaz Syed tadi. Sikit-sikit Ustaz Allahu Akbar. Makin bertambah usia kita, makin akan disoal, ditanya esok apakah yang dah pun kita lakukan. Tadi kita seronok sambut birthday tiup lilin dan sebagainya. Allahu Akbar. Baiklah, insaf saya mendengarnya pagi ini. Baiklah, Ustaz Syed, azam itu semestinya datang dengan tindakan. Jadi Ustaz, macam mana kita nak selarikan azam dan juga tindakan itu supaya betul-betul dapat kita makbulkan hajat kita tu? InsyaAllah. Okey, bismillah, alhamdulillah. Tadi bila kita sebut azam tahun lepas pun tak buat lagi kan. Lepas tu dia kata, forward. Azam tahun lepas buat apa? Nak membuat azam 2 tahun lepas. Kan? Azam 2 tahun lepas nak buat azam 3 tahun lepas. Rupanya tiap-tiap tahun azam dia sama aja kan. Carry forward je tak habis-habis. Jadi tak terbuat kadang-kadang kan. Bukan tak nak buat, tak terbuat. Dan dia ada macam-macam sebab. Ayat yang surah Al-Hasyr yang disebutkan oleh Ustaz Azli awal tadi, sebenarnya ada sambungan dia. Allah Ta'ala sebutkan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Apa dia? Janganlah kalian menjadi seperti orang yang melupakan Allah lalu Allah lupakan dia untuk dia buat benda baik untuk diri dia sendiri.
Okey, macam contoh kita kata tadi kan, kita dah berazam nak buat macam-macam. Ya. Tapi sampai hujung tahun, Bu, ya Allah, aku dah macam-macam dah nak buat tapi lupa semua. Bukan tak nak buat tapi lupa. Kan? Pagi-pagi ni lagi pun kadang-kadang dah terlupa dah. Kita kata okey, aku berazam pagi-pagi nak selawat banyak-banyak. Sekali terlupa nak selawat. Dia terlupa kan. Terlupa. Nak sedekah pun terlupa. Ni jenuh tiap-tiap minggu Ustaz Azli datang nak ingatkan tentang musola Raudhah kan. Tapi terlupa juga dia kadang-kadang kan. Jadi kalau terlupa tu, ada satu faktor dia adalah kerana Allah sebut, Allah lupakan sebab apa? Kerana kau dulu lupa Allah. Jadi dia mesti bermula daripada mengingati Allah. Bila ingat Allah, Allah akan ingatkan kita untuk buat benda yang baik. InsyaAllah. Kan? Kita dah buat benda-benda baik ni, dia bermula daripada ingat Allah. Kita yang pertama. Yang keduanya, bila kita berazam, biarlah azam kita tu spesifik. Jangan semata-mata, okey, tahun 2023 aku nak jadi lagi baik daripada tahun lepas. Tak cukup. Alah, lagi baik tu macam-macam. Kan? Dia biar spesifik. Apa dia yang kita nak buat tu? Letakkan betul-betul. Okey, aku nak yang ini. Aku nak buat yang ini. Kan, biar spesifikkan azam kita. Yang ketiganya, azam kita itu biar sesuatu yang boleh kita letakkan dia punya KPI. Betul. Biar macam tu. Walaupun azam tu berkaitan dengan akhirat. Kadang-kadang azam dunia ni maksudnya mungkin dari segi kerja kita ada KPI yang telah disetkan oleh jabatan kita ataupun oleh bos kita. Dan ada KPI tertentu yang kita perlu achieve. Tapi kenapa dalam bab akhirat kita tak buat KPI tu? Kan, kita tak buat, okey, satu hari aku nak zikir berapa banyak kali. Contohnya, aku nak selawat berapa banyak kali. Saya baru ni bukan baru ni lah, banyak kali saya bawa jemaah pergi ke Mekah, Madinah. Kadang-kadang bila pergi ke Madinah saya akan tanya, siapa yang ada jumlah tertentu selawat satu hari yang dia mesti capai? Kan? Kebanyakan kita, mungkin 90% daripada kita tak ada target. Tak ada target tu. Jadi macam mana agaknya kita nak dapatkan secara konsisten kalau kita sendiri tak ada target? Sayang. Memang kena ada target tu. Kalau tak ada target tu memang susah. Kan, untuk kita amalkan apa yang bukan kita tak nak. Kita tanya, nak tak banyak selawat? Nak, Ustaz, memang saya nak banyak selawat. Kenapa tak buat? Sebab kita sendiri tak letak target tu. Nabi letakkan macam-macam, istighfar 70 kali, istighfar 100 kali dan sebagainya. Satunya rupa-rupanya untuk membantu kita supaya boleh istiqamah. Boleh istiqamah tu bila kita ada target. Kan, berapa banyak kali sehari ataupun seminggu. Contoh, ada sebahagian kita abang-abang yang nak pergi ke masjid semayang berjemaah contohnya. Letakkan target. Berapa kali seminggu contohnya, ataupun kuliah-kuliah maghrib kita. Contoh kata, okey, aku nak pergi hadir kuliah maghrib di Musola Raudhah Orang Kuantan contohnya. Okey, satu minggu berapa kali? Dia dah letakkan satu minggu mesti 2 kali pergi kuliah contohnya. Maka dia dah letak dah, aku satu minggu nak tanam mesti paling kurang 2. Dapat 7 lagi bagus. Lagi baik. Kan? Tapi paling kurang contohlah 2. Jadi ada target tu, insya-Allah Allah Taala akan bantu. Dan yang terakhirnya, walaupun ia terakhir tapi orang kata apa, last but not least kan, iaitu tentulah balik pada tadi, kehambaan kita, kebergantungan kita pada Allah. Dan kita tahulah sebenarnya kita ni lemah, kita tak kuat pun sebenarnya. Yang boleh bantu kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang paling terbaik sekali. Jelaskan apakah target dan juga sasaran kita tu untuk tahun hadapan. Maksudnya kalau berzikir tu nak banyak mana dan sebagainya, mesti kena catatkan. Baiklah, satu tips yang baik juga untuk diri saya. Baiklah Ustaz Azli, tentunya kita ingin mengetahui perkembangan terkini Musola Raudhah yang terletak di Kuantan, Pahang sana. Bagaimana Ustaz dalam keadaan yang sedang hujan banjir sekarang ni, bagaimana keadaan di sana juga? Apakah statusnya sekarang terkini, berapa peratus dah siap Ustaz? Baik, sekarang ni dah 70% lebih dah. Kerja-kerja longkang tu terpaksa dihentikan dululah. Ditangguh sebab hujan. Cuma longkang sebelah hadapan dah siap. Dah tutup semua dah. Cuma longkang sebelah belakang tu belum siap lagi. Tapi alhamdulillah nampak kesan daripada kita bina longkang tambahan. Alhamdulillah tak banjir. Yang di bawah pula yang banjir. Yang kami ni sebelah atas tak banjir. Jadi mungkin ada nampak ada kesan daripada pembinaan longkang, dan kita tak siap lagi longkang ada storage air sebelah longkang. Mana 3. Ada 2 longkang, ada 1 storage air yang panjang. Dan baru ni pun sebagaimana di kaca TV tu kubah terbang tu kan. itu yang sangat menyentuh hatilah bagi saya sendiri yang mengepalai projek pembinaan ni, dan juga rakan-rakan AJK dan juga penduduk setempat. Ramai itu keliling masjid tu ambil gambar. Sebab ini satu syiar lah.
Bila kubah dinaikkan, letak pula di tempat tu nampak gah daripada jauh dan warna pula hijau. Saya suka betul warna tu memang saya. Bila AJK minta ustaz tak boleh ke warna lain ustaz? Kita buat double color ke, buat ada sisik-sisik. Saya kata saya nak hijau juga ke warna pun. Saya nak ingatkan Masjid Nabawi tu. Maka Rasulullah. Jadi kubah tu besar, saiz dia lebih kurang 30 kaki tu. Daripada diameter dia tu. Jadi saya ni bimbang takut pum jatuh. Jadi alhamdulillah selesai sudah lagi pasang kubah dan sekarang ni sedang ikat batu-batu yang masih berbaki. Alhamdulillah. Dan lepas ni nak plaster lah. Dan wiring apa semua. Jadi harap-harap bulan 3 boleh gunalah. Boleh guna untuk apa solat tarawih. InsyaAllah, Ustaz Syed amin. biasanya kalau Sama-sama bulan kita puasa doakan. ada. Tapi Ustaz Syed ni tak, bulan puasa ni dia ada sekejap je kat Malaysia. Sibuk Ustaz Syed ni. Ustaz, jadi dana yang berbaki tinggal? Tinggal lebih kurang 30%. Kita perlu 30% walaupun kecil 30% daripada 70 yang dah siap. Tapi 30% lebih kurang dalam 2 juta lagi kita perlu. InsyaAllah. Kapet dengan solar, dengan apa boring air. Kita nak buat kipas pula dah apa kanopi Masjid Nabawi nak pasang lebih kurang 3, 2 kanan, satu kiri. Pintu kita nak guna pintu Masjid Nabawi tempah khas. Jadi doakanlah mudah-mudahan berjaya. Sebenarnya kalau berjaya tidak ni sumbangan orang ramai. Jadi alhamdulillah. Sumbangan tak henti-henti lah. Alhamdulillah tak putus. Semoga dipermudahkan dan dipercepatkan proses pembinaannya. Masya Allah. Jom sama-sama kita mulakan Assalamualaikum subuh ataupun sedekah subuh pagi ini. Jomlah sama-sama kita bersedekah. Inilah masa yang paling terbaik sekali untuk kita sama-sama membantu dan sama-sama kita inilah dia matlamat kita Ustaz nak bina syurga di rumah, bina rumah di syurga dan sama-sama kita seisi keluarga masuk ke syurga, berjumpa di sana. Masya Allah. Tak boleh kita gambarkan dan bayangkan. Jutaan terima kasih kita ucapkan kepada dua ustaz kita pagi ini, Ustaz Azli dan juga Ustaz Syed. Sampaikan salam buat sesi keluarga dan semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perkongsian ilmu dan terima kasih juga kepada sahabat kita di Facebook TV Al-Hijrah mencatatkan segala yang baik-baik, yang indah-indah. Boleh kita screenshot dan kita sematkan, kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah kita berhenti rehat seketika. InsyaAllah kembali selepas ini dalam Assalamualaikum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.